Okey, sambung balik kepada bahagian yang kedua, couple ataupun moment of couple. So, nota ni you boleh dapatkan, saya simplifykan daripada buku Alsi Hibler page 128. So, segala figure ataupun contoh yang saya akan terangkan adalah daripada situlah. So, you all boleh go through So, moment of couple ni adalah subtopik terakhir dalam chapter 3. So, kena listen carefully lah. Dia agak mudah tapi kena fahamkan konsep dia. Okay, apa yang dimasukkan dengan moment of couple ataupun dalam bahasa Melayunya ganding lah. So, maksud dia adalah two parallel forces that have the same magnitude but opposite direction and are separated by a perpendicular distance. Okay, iaitu D. So, maksud ni kalau you ada dua force yang nilai dia sama, magnitude dia sama, okey, value dia sama, tetapi arah yang berbeza, contoh satu ke kiri dan satu ke kanan, dan dia mempunyai dan dia bersifat dia dipisahkan dengan jarak perpendikular. Perpendikular maksudnya 90 darjah. Okey. So kita akan dapati dua forces ini akan menghasilkan moment. Okey, couple, moment of couple lah. Okey. Yang dikatakan moment of couple apa? Maksudnya rotation yang pusingan yang disebabkan oleh dua force ini. Okey. So kalau you tengok, let's say lah saya bagi sini point A. Yang ni point B. Okey. So kalau tengok pada F yang ini, F positif ni, dia akan, sekiranya saya nak cari moment pada A, dia akan rotate macam ni lah. Okay. So sekiranya saya nak cari moment pada B, yang negatif ni akan jadi rotate macam ni. So kalau you boleh imagine, sebenarnya dia akan try berpusing macam ni. Okay. Dia berpusing macam ni lah. So rotation ni adalah apa? Ni adalah rotation ikut jam So, moment kamu akan jadi positif. Bukan ikut jam. Dia akan jadi lawan jam. Saya pun Dia akan jadi lawan jam. So, bila lawan jam, so moment kamu ni akan jadi positif. Okay, so kalau saya leraikan dia, let's say lah saya nak buatnya moment pada titik A. Okay, saya akan dapati untuk yang ini, dia akan jadi negatif F didarabkan dengan D. Okey, negatif F kenapa? Sebab dia adalah ni akan jadi negatif ni sebab dia nak considerkan pergerakan force itu ke sini. Okey. Kalau ikutkan kena negatif patutnya dia punya tu, contohlah either one. Kalau yang ni pun boleh negatif, let's say lah salah satu, sama je pun nanti. Kalau saya betulkan pun, let's say kalau saya anggap sebagai positif, saya negatif. Sebab kenapa sini positif? Sebab positif ikut jam, lawan jam adalah positif kan. So ni akan jadi positif. So yang ni tak boleh juga. Kenapa dia jadi positif? So sekarang ni kita jangan fikir dululah dia punya rotation dia. Dia nak cakap je definition. Yang tu belum masuk lagi. Sebab saya terangkan ni dah masuk yang ke bahagian tengah ni. Nanti kan you all confused pula. So yang ni page ni you just memorize je apa yang dimasukkan dengan moment of couple lah. Kadang sometimes soalan tu dia bagi kamu figure, dan daripada figure, beberapa figure tu, manakah figure yang menepati masuk moment of couple. So you kena ingatlah moment of couple ni dua forces yang punya magnitude yang sama tetapi berbeza arah, dan dia separatekan oleh D yang perpendicular. Okay. Just ignore yang tadi saya terangkan rotation tu. Rotation tu nanti belum masuk lagi. Okay, kalau you tengok pada figure yang ini, okay, dia cakap apa? The moment produced by couple is called a couple moment sebab dia ada nilai yang sama tetapi berbeza arah.
So yang kedua, we can determine its value by finding the sum of the moment of both couple forces about any arbitrary point. Okay, let's say you nak cari moment pada O. So bila you buatkan dia pun nak cari D, nilai D dia, yang ni dan juga dibagi RA lah, yang ni bagi RB. So moment untuk, you tengok pada ni yang equation ni, you ada untuk F yang RB ni, yang positif ni, okay, didarabkan dengan nilai distance dia RB, okay. So dan dicampurkan dengan RA, okay, RA ni nilai ini didarabkan dengan negatif F. So kalau kita tahu untuk RB ni bersamaan dengan RA campur dengan R. Okay, RA campur dengan R, ataupun RB tolakkan dengan RA. So end up nanti moment kamu adalah R didarabkan dengan F, sama je. Okay, maksudnya dia punya moment yang ni, bila putaran yang ni, so dia akan darabkan dengan F tu darabkan dengan D lah. Okay, sebab you tahu moment mesti force didarabkan dengan D. So since D kamu kat sini adalah R, so moment kamu adalah F darabkan dengan R. Okay, so untuk moment, couple moment ni masih lagi sama menggunakan hukum tangan kanan, di mana segala pergerakan ikut jam kamu tu adalah lawan jam kamu tu adalah positif. Kat sini baru kita akan consider dia positif atau negatif. Okay, so kalau you tengok putaran yang ni, dia akan jadi berputar macam ni kan. So kalau saya buatkan dalam bentuk circle, so dia akan jadi macam ni lah. So ni akan jadi apa? Lawan jam. So moment akan jadi positif. So okay, kalau ikut jam akan jadi negatif. Okay, so yang ni yang kita panggil sebagai equivalent couple. Equivalent couple ni apa maksudnya? Maksudnya two couple produce a moment with the same magnitude and direction. Okay, sama juga dia si couple, tetapi kalau tengok pada figure kiri dan kanan, bezanya adalah nilai force dan juga distance dia. Okay, let's say lah pada satu, kita panggil apa ni nak katakan roda, bukan roda mungkin lah benda ni ada kat kapal rasanya. Okay, let's say lah position tangan tu di hujung pemegang ni. Okay, di hujung pemegang ni dengan daya 30 Newton ke kanan, dan ni adalah 30 Newton ke kiri. So bila you tengok rotation yang akan berlaku pada roda ke apa, bukan roda lah, benda ni lah. So dia akan rotate macam ni, dia akan rotate ikut jam lah. Okay, so dia akan rotate ikut jam. So yang apa yang nak ditunjukkan dalam figure ini adalah, kalau you ubah kedudukan tangan itu menjadi lebih dekat, okay, dengan paksi, kedudukan tangan itu lebih dekat dengan paksi, this person memerlukan daya yang lebih untuk menggerakkan benda ni lah. Okay, sebab semakin apabila D semakin dekat dengan paksi, daya semakin besar untuk gerakan. Okay, so kalau kat sini nilai dia pada sistem yang sama, maksudnya pada sistem yang sama, kalau you cari moment dia, okay, pada moment yang ini dia tak considerkan negatif positif, tapi saya mungkin silap ni, yang ni saya kena buat lah dia punya rotation yang akan jadi macam ni lah. Okay, akan jadi macam ni. So bila saya buat simbol macam ni, saya akan tahulah, bagi tahu yang rotation ni berlaku ikut jam. So bila ikut jam, dia akan jadi negatif lah. Okay, so kalau you tengok pada sebelah kiri, bila you dikenakan daya 30 Newton, okay, didarabkan dengan nilai D dia. Okay, sebab satu macam ni, satu macam ni. So ni adalah D dia. So D dia adalah 0.4. Okay,
So ni 30, ni pun 30. Dikomparekan dengan yang ini 40 dan ini adalah 40. So D ni adalah 0.3. So nilai dia akan sama. Okey, nilai dia akan sama. So kalau next untuk resultant couple moment. Kalau resultant couple moment maksudnya dalam satu sistem tu you ada beberapa moment. Okay, you ada beberapa moment. Let's say lah pada figure A ni, you ada pipe. Okay, pipe ini yang satu ni macam ni ke arah ni, yang ni satu ke arah ni. So kat sini akan jadi moment yang pertama, yang ni akan jadi moment yang seterusnya lah. Okay, so bila you combinekan ke semua moment dalam satu sistem tu, you akan dapati dia akan menghasilkan resultant moment. Okay, so kat sini dia akan jadi resultant moment bersamaan dengan moment 1 campur dengan moment 2. So moment 1 dengan moment 2, you kena tengok pula rotation dia, sama ada dia ikut jam ataupun lawan jam. Tapi since dia adalah resultant penjumlahan, kena tambahkan lah penjumlahan okay. Dan poin yang kedua, if more than 2 couple moment on the body, we can write down the vector resultant as the RF and F lah. Contohlah dia ada lebih daripada satu, kena tambahkan lah. Contoh kat situ you ada, let's say sini ada moment yang ketiga, sini let's say ada moment yang keempat. So you akan dapat lah, tambahlah nanti, tambah dengan moment 3, tambah dengan moment 4 and so on lah. Carikan resultant dia So kat sini dia akan jadi penjumlahan lah. Kita akan buat penjumlahan resultant moment pada sistem tersebut. Okay, so tengok pada example 3.10. Okay, mungkin gambar ni agak tak berapa clear lah sebab saya besarkan dia, so dia akan jadi pecah. So you all boleh tengok pada dalam buku RC Hibler, example 3.10. Okay, so nombor example ni sama je, saya follow je yang RC Hibler sebab saya takkan ubah dia punya nombor untuk example sebab nanti memudahkan you all semua untuk cari dalam buku. So soalan dia minta kamu determine the resultant. The resultant maksudnya penjumlahan couple moment of the 3 couple acting on the plate in figure 330. So dia dah cakap dah kat dalam figure tu ada 3 couple. So dia nak tengok lah mana satu 3 couple. Okay, let's say lah you ada 3 couple, maksudnya macam nak recognize dia mempunyai magnitude yang sama. So kalau perasan F1 ni, yang ini mempunyai magnitude sama dengan ini. Okey, nampak? So D dia mana? D dia confirm lah yang ni kan, D tu 1. Okey, jadinya kalau you tengok pada F1 ni, pergerakan dia akan jadi ikut jam ataupun lawan jam. So you tengoklah anak panah ni. So anak panah ni akan pusing macam ni, dia akan pusing macam ni. So pergerakan dia akan jadi ikut jam. So bila ikut jam dia akan jadi, tengok pada equation ni, bila ikut jam dia akan jadi negatif 200. Dihadapkan dengan D dia 0.4. Okey, settle untuk yang first couple moment. Okey, kita tengok pula pada yang kedua. So kedua tak kisahlah, yang ni sebab figure ni dah bagi siap kan, dah tunjukkan kamu mana F1, mana F2 dan mana F3. So kalau pada F2 dia ada resultant 45. So mana yang daya ada 45? Okey, yang ini. So dia akan berkapal lah, berkapal dengan nilai D dia perpendicular 0.34. So sekarang kita nak kena tahu pergerakan moment couple ni positif ataupun negatif. So kita putarkan dia, putarkan dia. So ni akan jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni dan macam ni. So dia akan berputar lawan jam. So bila lawan jam dia akan jadi positif. Okey, dengan D dia adalah 0.3. Okey, settle untuk F2. Tengok pula pada F3. So F3 dia ada 300. So dia akan berkapal dengan magnitude yang sama tapi berbeza arah dengan yang ini.
Okey, dengan D dia perpendicular 0.35. So sekarang nak tengok rotation dia positif atau negatif. Okey, dia akan berputar. So kalau saya followkan dia akan jadi macam ni. Gini. So dia akan ikut jam. So bila ikut jam, automatic negatif. So bila dah dapat semua tu, you settlekan equation ni akan dapat negatif 95 Newton meter. Okey. So dia terang kat sini The negative sign indicate that resultant moment has clockwise rotational sense. Tak perlulah tulis untuk dalam you punya jalan kerja. So saya faham lah kalau negatif kenapa. Okay. Tengok example 3.11. Okay. Example 3.11 dia menggunakan beberapa kaedah. Sebab tu saya cakap you kena tengok pada figure. Okay, pada figure tu. Okay, let's say kalau you tengok pada figure yang A ni, you ada force 600 di sini dan juga di sini. Jadi confirm tanpa ragu-ragu dia akan menghasilkan couple moment. So bila couple moment kita tahu, okay, F darabkan dengan D. Okay, kalau you tengok pada ni, kalau you projectkan dia untuk jadikan dia perpendicular. Okey, kalau you project untuk jadikan dia perpendicular, ni adalah nilai D dia. Sekarang D ni tak bagi. So bila D tak bagi, susahlah kita nak terus darabkan dia dengan D. Okey, caranya macam mana? Kalau kalau saya dapati dia macam itu, saya akan terus leraikan dia pada komponen. Okey, leraikan kepada komponen Fx dan Fy macam yang figure ini. Dileraikan komponen setiap satu lah. Dan Alhamdulillah, dan dia dah bagi sudut. So senang lah untuk komponen yang ni, untuk Fx dia. Dan you kena tengok dia punya arah macam ni. So komponen kamu akan jadi macam ni juga. Jangan pula arah dia macam ni, tiba-tiba you buat leraian dia, arah dia macam ni. Ni salah. Okey, so bila you dapat daya, force dia macam ni, so leraian daya pun ikut kepada dia punya anak panah ya. So ini adalah betul. Okey, so bila you leraikan setiap satu, you akan dapati untuk yang ni, bila you projectkan bagi Fy ni, okey, so you akan dapati untuk Fy dia punya D dia adalah yang ni. Okey, iaitu apa? 0.3 lah. So yang ni saya akan terangkan dalam next slide. Okey, ni lagi terang. Semula kalau saya leraikan dia ataupun saya projectkan dia pada paksi Y, you akan dapati nilai D dia adalah ni. Okey. So untuk yang ini, moment dia akan jadi 600. Okey, nak positif or negatif. Tengok anak panah dia ke bawah. Bila ke bawah dia akan berputar macam ni lah. Berputar ikut jam, so akan jadi negatif 600 sin 30 darabkan dengan dia berapa? 0.2. Okey. So kalau saya leraikan yang ini, okey, saya projectkan yang ini untuk Fx, dia ada D tak? Dia tiada D dia tiada D. So kat sini untuk Fx ni, D dia equal to kosong. Sebab dia betul-betul selari kena padanya point O tu. So dia tak ada yang jarak perpendicular. So D dia kosong. Okay, so automatic kita buang lah nanti, sebab kosong kan. So tengok leraian daya yang ini pula sama juga. Okay, macam ni. Tetapi leraian daya pada yang ini, you akan dapati paksi Y dia yang akan menghasilkan D kosong. Okay, sebab dia terus kena pada point O ni, dan dia tak ada distance perpendicular. So ini kita akan ambil kira. Okay, kita akan ambil kira yang inilah, paksi X. Okay. So kita akan boleh terus masukkan lah. So distance pun sama juga. Untuk yang paksi X ni
600 cos 30 dengan 0.2 sebab 0.2 ni adalah dia punya jari bulatan ni lah. So masukkan yang ni, let's say bila kita buat summation, okey, penyembahan moment pada titik O. Okey, untuk 600 cos 30 Newton, dia akan rotate macam ni. Bila rotate lawan jam, dia akan jadi positif 600 cos 30, darabkan dengan D dia 0.2. Okey, untuk yang ni pada Y ni, rotation akan jadi macam ini, lawan jam. So bila ikut jam, dia akan jadi negatif. Okey, distance pun sama, dia jari bagi bulatan tersebut 0.2. Okey, so you akan dapat 43.9 Newton meter. Itu pada O lah. Okey. Kalau dia minta kamu cari moment pada O. Okey, ni kalau yang saya terangkan ni kalau cari moment pada O. Tapi kalau mana-mana moment pun pada sistem tersebut, let's say pada A. Okey, saya padam yang ni. Let's say pada A. Padam dulu takut nanti you're confused. Say pada A. Okey, let's say pada A. Pada A di sini. So moment pada A akan macam mana? So bila moment pada A, you dapati force yang ini kita tak ambil kira. Sebab apa? Okey, let's say yang ni adalah 600 sin 30. Ni adalah point A Okey. So yang ni yang saya dah leraikan lah. So ni akan jadi 600 cos 30. So kenapa kita tak ambil kira yang leraian daya moment pada 600 sin 30 dan juga 600 cos 30? Sebab tak ada D. Sebab kedua-dua force ini dia betul-betul kena pada point A ni. So apa daya yang kena pada point yang kita nak tu, dia akan menghasilkan D kosong. So automatik untuk yang ni kita tak akan ambil kira lah pada point tu, pada point A tu. So daya mana yang kita akan ambil kira? Kita akan ambil kira daya yang ni sahajalah. Okey. Kenapa? Okey, sebab bila you projectkan Fx ni dengan point O ni, kita akan menghasilkan D. Okey. So kalau you projectkan Fy ni, yang ini, daya ni ke atas dengan A ni, dia akan menghasilkan D yang ini. Okay, kita buat satu-satu. Nampak tadi saya terang kawan-kawan, nanti boleh biar tepi lah. So kalau kita buat Fx dulu. So Fx macam ni kan. So ni adalah D dia. So Fx ni berpaksikan pada A. So dia bergerak lawan jam. So dia akan jadi positif 600 cos 30 darabkan dengan D dia 0.2. Ni 0.2. Okey. Settle untuk Fx. Okay, saya padam takut nanti orang confuse. Untuk Fy. So ni Fy Fy kamu ni dengan berpaksikan kepada A, dia akan rotate macam ni lah. Rotate ikut jam. So bila ikut jam, automatic negatif. So distance ni mana? Distance ni adalah 0.2 ni lah. Okay. So akan menghasilkan jawapan yang sama. Nampak tak? Okay. Okay. Yang ni, yang tadi saya cakap tu, kalau kita nak buat couple moment tu, terus macam kita projectkan dia, menghasilkan D. Okay. So solution ni dia agak complicated sikit lah. Sebab sukar untuk kita cari D tersebut kalau hanya dengan data pada figure ni bagi. Okay. Boleh cari ataupun tidak. Kalau boleh cari, sebabnya macam tak dicari. Sebab kalau saya pindahkan dia dalam bentuk segitiga. Okay, macam contoh macam ni. Okey. Macam mana saya buat ni. So
Susah sikit lah. Agak payah lah. Sebab kalaupun you ada nilai F ni 600 okey. Tapi kalau dalam bentuk distance, dia tak bagi pun jarak, dia cuma bagi 30. Sedangkan ni bukan dia punya D, bukan. D kamu kalau you nakkan dalam bentuk segitiga, susah sikit, leceh. Patutnya dia macam ni. Kalau macam ni susah sikit lah. Let's say dah akan jadi kamu punya segitiga tu macam ni. So ni 30. Okay, ni adalah you punya D. Sekarang distance ni kita tak ada, tak tahu. Distance ni pun kita tak tahu. So susah nak gunakan teorem Pythagoras. Sebab teorem Pythagoras dia mesti salah satu tu you ada nilai. Jadi complicated. So saya tak saja you gunakan kaedah ni lah. Okay, so untuk bagi couple moment ni, minta tolong sangat-sangat buat exercise page 134 ni, daripada muka surat 3.19 hingga 3.22. Kenapa saya pilih exercise yang you perlu buat? Sebab kalau you tengok pada muka belakang, dia ada solution dia. You boleh refer solution kat belakang. Okay, so itu saja untuk couple moment. So kalau ada apa-apa soalan, saya lebih prefer you all tanya di dalam group. So bila you tanya dalam group, semua orang akan baca, dan bila saya jawab you punya soalan, semua orang akan tahu. Mungkin kadang-kadang ada orang tu dia malu nak bertanya, tapi kalau you boleh tanyakan, mungkin dia cakap, oh patut aku buat, tak dapat. Okay, bila kawan tanya, oh macam ni cara dia. Okay, itu saja untuk video kali ni. Jumpa untuk next video. Thank you.